Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, perkembangan terkini sahabat semua, perbicaraan saman fitnah terhadap Papa Gomo yang membuat fitnah terhadap Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ramai yang mengatakan ya aduh disiasatlah, ditangkaplah, diremanlah, lepas tu tidak ada tindakan. Sabar sahabat semua. Satu-satu perbicaraan bakal berlangsung. Antaranya yang terkini adalah perbicaraan berkaitan dengan fitnah yang dibuat oleh Papa Gomo, ya, ditujukan kepada Perdana Menteri kita. Jadi apakah fitnah itu? Mari kita ikuti ya perkembangan berita ini ya daripada saksi-saksi ya yang memberikan kenyataan di mahkamah pada hari ini. Jadi tanpa buang masa, ayo kita lihat kenyataan media ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. Kenyataan saksi, Anwar tidak pernah keluar kenyataan kerajaan Malaysia pro kepada Israel. Itu antara kenyataan daripada seorang saksi dalam perbicaraan saman fitnah terhadap Papa Gomo. Jadi sahabat semua, saya ingin membacakan kenyataan media ini. Mahkamah Seksyen di Kuala Lumpur hari ini diberitahu Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan kenyataan bahawa kerajaan Malaysia pro kepada Israel sepanjang beliau memegang jawatan Perdana Menteri. Dan bekas pegawai tadbir dan diplomatik di Kementerian Luar Datuk Zahairi Baharim memaklumkan perkara itu merujuk kepada penyata rasmi Dewan Rakyat yang bertarikh pada 16 Oktober tahun 2023, yaitu penerangan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan ketegasan kerajaan Malaysia terhadap kezaliman, penindasan dan pemerasan oleh rejim Israel terhadap rakyat Palestin di Gaza. Katanya lagi, isu Palestin dikendalikan oleh Kementerian Luar dan kementerian berkenaan akan menyediakan jawapan bersama pasukan dan diserahkan kepada pejabat Perdana Menteri. Tambah lagi, kami di Kementerian Luar diminta untuk memberikan penerangan berkenaan di situasi Gaza ya di pejabat Perdana Menteri pada 9 pagi sebelum Perdana Menteri pergi ke Parlimen dan saya hadir semasa penerangan itu. Kata yang kini memegang jawatan pegawai tadbir dan diplomatik di Jabatan Perkhidmatan Awam. Saksi pendakwaan kelima itu juga berkata demikian semasa pemeriksaan semula oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Mustafa P. Kunyalam pada perbicaraan kes Wan Muhammad Azri Wanderis ataupun dikenali sebagai Papa Gomo di hadapan Hakim Siti Aminah Ghazali. Wan Muhammad Azri didakwa mengeluarkan kata-kata menghasut bahwa kerajaan pro kepada Israel dan Barat di laman Facebook Khalid Hamidi, dan ia dilihat oleh individu di sebuah kondominium di Jalan Tong Sin, Bukit Bintang di Kuala Lumpur pada 1 tengah hari pada 8 November 2023. Beliau didakwa mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1B Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta yang sama yang boleh membawa hukuman maksimum penjara 3 tahun ataupun denda RM5,000 ataupun kedua-duanya jika sabit kesalahan. Jadi sahabat semua, ini antara perkembangan terkini ya berkaitan dengan pendakwaan ya terhadap Papa Gomo yang membuat hasutan fitnah yang begitu serius sekali. Ya, apatah lagi yang difitnah yaitu adalah Perdana Menteri kita yang mengatakan kononnya ya Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah pro kepada Israel. Kerajaan hari ini pro kepada Israel. Itu antara kenyataan yang dikeluarkan oleh Papa Gomo. Dan hari ini ya dalam satu saksi yang dipanggil dan di soal siasat ditanya ya, bukan di soal siasat, ditanya di dalam perbicaraan itu menyatakan sebaliknya bahwa semua yang dikatakan ataupun dituduh dakwaan oleh Papa Gomo itu adalah fitnah, berita palsu yang tidak berasas dan tidak terbukti. Itu dia sahabat-sahabat semua. Sehingga itu mereka dikenakan tindakan ataupun disiasat dan sekarang ini ya dalam pendakwaan. Ya kerana perkara ini seorang individu yaitu dikenali sebagai Ambiga yang membuat kenyataan kononnya kerajaan hari ini adalah sebuah kerajaan yang diktator daripada kerajaan-kerajaan sebelum ini. Itu antara tuduhan ya yang dibuat oleh Ambiga. Bagaimana ya mereka ini tidak disoal siasat, ditangkap, didakwa
ya kalau mereka ini tidak membuat fitnah, tidak menyebarkan hasutan, menyemai kebencian dan sebagainya. Jadi hari ini saya ingin membacakan satu kenyataan ya daripada Hasan Karim, yang selalunya Hasan Karim ini selalu ya membuat serangan ya kepada kerajaan, ya yang selalu tidak bersetuju dengan kerajaan. Tapi hari ini saya agak setuju dengan kenyataan beliau yang menyatakan ya dia menyangkal tuduhan bahwa kerajaan ini adalah paling diktator. Jadi mari kita lihat ya kenyataan media ini yang dibuat oleh Hasan Abdul Karim. Betulkah kerajaan sekarang ini adalah kerajaan yang paling diktator yang kita ada? Soalnya demikian tuduhan ambiga Sri Vanation terhadap kerajaan persekutuan pimpinan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi katanya, saya menghormati Amiga, mantan pemimpin NGO Bersih dan mantan Presiden Majlis Peguam Malaysia. Tetapi tuduhan terbaru Amiga ini saya tidak setuju, kata Hasan. Saya ahli parlimen daripada Parti PKR dan Pakatan Harapan yang menjadi tunggak kerajaan persekutuan sekarang. Jadi saya nak menyangkal tuduhan Amiga kerana tuduhan itu salah, katanya. Cadangan kerajaan untuk mengenakan syarat bahawa syarikat-syarikat platform media sosial dari luar negara perlu ambil lesen mengikut Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia boleh dibantah, boleh dipertikai dan boleh disanggah semaunya. Tetapi menuduh kerajaan persekutuan terus jadi diktator kerana cadangan itu adalah berlebihan dan tidak adil, kata Hasan Karim. Jadi saya sebagai ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat yang menyokong kerajaan persekutuan sekarang, walaupun sedar kerajaan ini ada kelemahan di sana dan sini, amat yakin bahawa kerajaan ini bukan kerajaan diktator, katanya. Saya menceburi dunia politik dari muda semasa mahasiswa sehinggalah usia warga emas kini yang memperjuangkan demokrasi dan kebebasan bersuara, menafikan bahawa kerajaan pimpinan ini seorang yang diktator. Bagaimana kerajaan ini diktator sedangkan ia tidak pernah menggantung parlimen dengan mengisytiharkan darurat seperti mana kerajaan PAS dan Bersatu Perikatan Nasional sebelum ini, soalnya. Bagaimana kerajaan pimpinan Anwar ini seorang diktator sedangkan ahli parlimen laporan Suhakam dibahaskan. Laporan Ketua Audit Negara dan laporan Jawatan Kuasa Kewangan Negara PSC Parlimen dibahaskan secara terbuka di Parlimen, soalnya. Jadi bagaimana kerajaan persekutuan sekarang jadi diktator sedangkan 3 minggu lalu pada 6 Julai calon yang mewakili parti kerajaan persekutuan kalah teruk di PRK Sungai Bakap, soalnya lagi. Dan adakah kerajaan diktator membenarkan berlaku calon partinya kalah teruk macam di PRK Sungai Bakap, Pulau Pinang dan kalah sebelum itu di PRK Kemaman, Terengganu, katanya. Jadi tolonglah ambigah, kata Hasan Karim. Berpada-padalah jika menuduh kerajaan persekutuan yang ada sekarang. Tegur dan kritiklah akan segala kelemahan kerajaan persekutuan, tetapi menuduh kerajaan ini diktator adalah terlalu berlebihan. Itu antara kenyataan daripada Hasan Abdul Karim, ya, ahli parlimen daripada Pasir Gudang, ya, dari parti PKR. Jadi untuk perkara ini saya agak setuju ya dengan respon dan jawapan ya daripada Hasan Karim ini, membidas dan juga menyangkal tuduhan bahawa kerajaan ini adalah kerajaan yang diktator dengan contoh-contoh yang diberikan. Soalnya adalah kerana pembangkang hari ini masih tidak dapat bergerak, masih tidak boleh move on, ya, masih tidak boleh menerima bahawa mereka sekarang bukan lagi kerajaan, mereka sekarang adalah pembangkang. Tetapi tugas sebagai pembangkang itu telah disalahgunakan ya dengan membuat hasutan seperti mana yang dilakukan oleh Papa Gomo ini, membuat fitnah, menyebarkan berita-berita palsu dengan hantaran-hantaran jelik ditujukan kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri kita dituduh dengan berbagai-bagai ya, kadang dipanggil dengan panggilan jelik seperti babi dan sebagainya. Dia ada pula ustaz yang membuat fitnah mengatakan kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ini anak angkat Amerika Serikat. Papa Gomo pula menuduh kononnya kerajaan hari ini pro-Israel, Perdana Menteri kita pro-Israel. Sehingga itu sahabat semua, kalau perkara ini dibiarkan dan mereka yang menfitnah, menyebarkan berita palsu, menyemai kebencian kepada Perdana Menteri dan kerajaan hari ini, takkanlah kita kerajaan bersorak-sorai, bergembira dengan fitnah-fitnah ini? Tentunya tidak. Pastinya akan ada penangkapan, penyiasatan. Dan sekarang ini antara yang ditangkap seperti Cikgu BAD, Cikgu Bat, ya, yang juga membuat fitnah-fitnah yang melampau, antaranya juga adalah Papa Gomo yang seringkali, yang tidak pernah ya berputus asa untuk menyebarkan berita palsu. Sebelum ini dia pernah kalah saman fitnah hampir 1 juta ya
apabila Datuk Seri menyaman Papa Gomo. Kisah ini sebelum Datuk Seri menjadi Perdana Menteri ya. Tetapi akhirnya Papa Gomo ini ternyata bersalah kerana menfitnah, menyebarkan berita palsu. Dan sehingga ke hari ini masih lagi ada yang percaya. Bagi saya sendiri, sahabat semua, individu yang sudah digelar, sudah pernah dijatuhkan hukuman dengan denda jutaan ringgit, ya, takkanlah lagi kita masih percaya dengan mulut yang bau longkang seperti Papa Gomo ini, yang memang terkenal ya dengan fitnahnya, dengan hasutannya. Jadi sahabat semua, ya, kenyataan Amiga tadi bagi saya adalah satu kenyataan yang tidak bertanggung jawab. Dan kita lihat apa yang berlaku sekiranya fitnah, hasutan, menyebarkan fitnah, ya, seperti mana yang dilakukan oleh walaun-walaun tit, oleh sitro-sitro pembangkang, pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional, termasuk Lapas dan Bersatu. Jika perkara ini dibenarkan sahabat semua dan tidak dibendung, bagi saya, pada pandangan saya, ini akan menghuru-harakan negara kita, ya. Keamanan, ketenteraman pastinya akan terganggu dengan adanya individu-individu seperti ini yang saban hari menghasut untuk membenci, ya, untuk menghasut rakyat untuk menolak kerajaan, sedangkan hakikatnya apa yang dituduh itu semuanya tidak berlaku dan semua itu adalah fitnah belaka. Jadi ini pandangan saya sahabat semua. Adakah Anda seirama dengan saya? Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhema. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapak pun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.